lagi dalam pembelajaran alam maya, iaitu pembelajaran secara online, iaitu pengajaran jarak jauh. Kehadiran pelajar akan direkodkan berdasarkan video yang pelajar tonton pada hari ini dan juga subscribe. Bagaimana dengan keadaan pelajar saya pada hari ini? Saya berharap agar semua pelajar saya dalam keadaan sihat dan cergas seperti biasa. Walaupun kita berada dalam keadaan wabak COVID-19 iaitu ataupun corona, saya berharap agar semua pelajar saya berada dalam keadaan selamat dan sentiasa sihat. Okey, sentiasa duduk di rumah, jaga pemakanan, jaga kesihatan, dan paling penting kalau nak keluar rumah, sila pakai topeng dan juga pakai hand sanitizer. Okey, sentiasa cuci tangan dengan betul, dengan kaedah yang betul. Okey, sekarang saya ada menyediakan satu video khas untuk pelajar saya kekal cerdas dan aktif. Saya berharap kamu semua melakukan senaman ini bersama-sama. Okey? 사랑이 이렇게 내게로 오네요. 내가 그녀에게 다가가네요. 사랑. Hari ini kita akan belajar mengenai perisian aplikasi Canva. Okey, sebelum kita tengok apa itu aplikasi Canva, jom kita tengok video tentang aplikasi ini. Okey, itu adalah video preview sedikit sebanyak mengenai perisian aplikasi Canva. Okey, pelajar-pelajar diminta kepada pelajar-pelajar untuk berkongsi mengenai pengetahuan yang sedia ada kamu semua mengenai aplikasi ini ataupun aplikasi lain yang sama dengan aplikasi ini di ruangan komen. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu aplikasi Canva. Okey, pengenalan aplikasi Canva. Canva adalah sebuah aplikasi yang membantu penggunanya agar mudah membuat pelbagai jenis reka bentuk kreatif secara online. Canva boleh digunakan di dalam laman web ataupun telefon pintar. Sejarah Canva bermula pada tahun 2012. Canva diasas oleh Elaine Perkins yang sebelumnya juga pengasas Fusion Book, penerbit buku ternama di Australia. Di tahun pertama debutnya, aplikasi ini meningkat dengan debut bukunya yang merekod pengguna sebanyak 7,500. Pada tahun 2017, pencapaian Canva semakin meningkat dan pada ketika itu, syarikat Canva telah mempunyai seramai 200 orang pekerja di Australia dan San Francisco. Pada tahun itu juga, Canva mencapai 100 juta pengguna daripada 169 negara. Okey, sekarang kita akan belajar mengenai kaedah memuat turun aplikasi Canva. Okey, langkah pertama, anda perlu membuka laman web canva.com sekiranya anda menggunakan komputer. canva.com @login. Okey. Anda juga boleh menggunakan telefon pintar dengan memuat turun aplikasi ini di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iPhone. Langkah kedua, anda perlu mendaftar masuk atau sign up. Membuka akaun Canva adalah secara percuma dan boleh daftar dengan menggunakan akaun Facebook atau Google atau email anda. Langkah ketiga, setelah mendaftar masuk, anda boleh memulakan rekaan anda dengan menggunakan template-template yang ada di dalam ini. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai jenis produk aplikasi Canva. Okey,
Ini adalah jenis-jenis produk daripada aplikasi Canva. Animated social media, Instagram post, Instagram story, Facebook post, Facebook cover, social media, photo collage, poster, flyers, invitation, card, Twitter post, Twitter head, blog banner, YouTube thumbnail, YouTube channel art, Pinterest pin, CD cover, book cover, poster, logo, presentation, flyers, card, AD document, infographic, business card, resume, brochure, invitation, desktop wallpaper, phone wallpaper, postcard, ebook, Wattpad, certificate, menu, letterhead, magazine cover, label, US letter, announcement dan banyak lagi. Okey, Canva mempunyai lebih 600,000 templates yang ada tersedia untuk anda membuat desain anda sendiri. Okey, terdapat banyak jenis-jenis produk aplikasi Canva yang ada di dalam ini. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada 5 jenis produk sahaja, iaitu infografik, poster, collage foto, presentation dan brochure. Okey, jom kita start dengan infografik. Okey, di sini infografik dia terdapat banyak templates yang menarik. Okey, macam-macam yang kita boleh buat dan juga jenis-jenis yang kita boleh buat. Macam yang pertama ni adalah lebih kepada nature, yang kedua lebih kepada haiwan, yang ketiga kepada healthy, yang keempat kepada young age, yang kelima kepada business, yang keenam kepada safety, yang ketujuh lebih kepada data peribadi manusia, yang ke-8 kepada nature juga, dan yang ke-9 kepada keadaan dunia semasa. Okey, kita boleh pilih macam mana pun template yang ada dekat sini. Okey, macam saya hari ni, saya nak pilih yang ini. Kita pilih sea turtle. Okey, kita tekan kat sea turtle tadi, lepas tu kita tekan edit. Okey, jom kita start dengan mengedit infografik ini. Okey, langkah pertama, pilih template yang menarik atau pilih rekaan yang telah disediakan. Okey, kita dah pilih template ini. Okey, berkenaan sea turtle. Tapi kita tak nak buat sea turtle hari ni, kita tukar kepada haiwan lain. Okey, langkah kedua, tambah elemen grafik daripada Canva. Okey, kita tambah elemen grafik yang daripada ikon dia, ilustrasi dia atau gambar dia. Okey, jom kita tukar sekarang. Okey, ikon yang pertama ni kita delete sebab kita tak nak. Okey, dia delete habis. Okey, kita tukar. Cuma nak ni je. Okey. Sekiranya anda dah terbuat silap, kita boleh je undur back. Okey. Sekarang kita tukar juga yang lain-lain ni. Tukar. Pilih. Okey. So kita tambah kat sini, kita tambah haiwan lain pula. Ini ada ni. Okey, comel. Kita boleh letak ni dekat sini. Okey.
sini. Okey. Kita dah letak ini ketam tadi, besarkan sikit. Okey, kita boleh tukar colors. Yang ketiga, tukar warna tulisan dan corak latar belakang. Okey, so kita boleh tukar colors dia. Kita nak macam mana? Okey, kita tukar macam kita nak warna putih. Putih cantik juga. Okey, lepas tu kita letak image. Okey, contoh kita nak letak image kita pun kita boleh letak. Okey, kita letaklah image ini. See, belakang tu dah ada. Ataupun kita letak image ini. Comel. Okey, ataupun image mana-mana yang kita nak. Okey, okey. Cantik ni. Okey, kita delete ni. Kalau kita tak nak, kita boleh sentiasa boleh edit apa-apa yang kita nak. Okey, macam kita ambil illustration, kita letakkan yang lain pula. Turtle. Okey, letak turtle ni kat sini. Okey, macam kita tak nak kan belakang ni, kita dah tak nak tulisan ni. Okay, kita boleh delete. Okey, gambar ketam ni, ini kita boleh delete. Okey, ini ketam ni kita boleh bawa dia ke sini. Okey, dan ni kita boleh bawa dia ke sini. Kita nak delete. Okey, alright, kita boleh bawa dia ke sini, letak, kita bawa dia ke sini. Okey, know your turtle. Kita tukar ayat ni. Under the sea. The sea. Okey. By Cikgu Izzati. Anda juga boleh menambah informasi, apa-apa saja informasi yang anda ingin tambah ke dalam langkah keempat. Kita boleh tambah informasi ke dalam ruang mesej ini. Okey, anda boleh type apa saja yang anda nak. Okey, kita tambahkan apa-apalah informasi kat dalam infografik ni. Okey, kita boleh tukar tulisan, kita boleh tukar font, kita nak apa, Yellowtail, boleh. Okay, kita contoh, kita ambil Apia. Okey, si dia akan tukar busy. Okey, dia akan tukar font dia. Okay, macam ini kita tukar ini. Okey, so dia tukar tulisan. Okey, tulisan ni kita dah tukar. Color pun kita boleh tukar. Okay, contoh kita nak tukar color coklat. Okey, yang ini kita nak color, tukar color ni. Okey, cantik juga. Okey, kita dah tukar. Okey, semua dah. Okey, bawah ni pun kita boleh tukar dia punya background colors. Okey, kita tukar color. Kita tukar. Okey, semua dah. Okey, bawah ni pun kita boleh tukar dia punya background colors. Okey, kita tukar color. Tukar yang ini. Okay. Alright, kita dah tukar. Okey, belakang ni pun kita boleh tukar ya.
apa-apa je yang kita nak, sampai jadi kita punya, sampai kita puas hati. Okey, colors kita dah buat, itu kita dah, icon pun kita dah buat, image pun kita dah masukkan, teks kita dah buat, video pun anda boleh masukkan video anda sendiri. Okey, stiker kita dah buat, illustration dah buat. Okey, templates ni, templates ni macam design-design yang lain lah. Macam tadi kita pilih templates yang under the sea. Okey, lepas tu logo ni kita boleh tambah logo lah kalau kita nak tambah logo. Okey, pages ni kalau kita nak buat page yang satu lagi pun boleh juga. Okey, so kita rasa macam, kalau contoh kita rasa macam dah siap, kita boleh transparency. Kalau kita rasa macam tulisan tu kita tak nak nampak sangat, so kita boleh buat transparency. Okey, so ini kita dah siap. Okey, so kita nak save sekarang ni. Okey, kita nak save, dia just tekan je di atas ni logo yang ke bawah ni. Okey, so dia akan save. Preparing your design. Okey, so kita tunggu preparing your design. Okey, langkah terakhir, setelah siap, sila muat turun rekaan tersebut. Okey, kita dah muat turun rekaan tu. Okey, kita dah muat turun rekaan. Okey, dah siap. Okey, so go to your home page. Okey, so dekat kita punya icon design dah ada dah design yang kita design tadi. Okey, ni adalah contoh design yang lain, park and creation. Lepas tu career development. Ini adalah contoh-contoh infografik yang cikgu pernah buat. Sebelum ni cikgu ada buat pasal career development. Apa itu career, so cikgu masukkan apa itu career. Lepas tu macam kita nak buat poster pun boleh juga. Macam apa-apa infografik yang kita nak buat untuk jadikan poster pun boleh. Okey, sekarang kita akan membuat poster pula. Okey, ini adalah contoh-contoh template bagi poster. Okey, anda boleh pilih contoh-contoh template mana yang anda nak di dalam ni. Okey, sekarang macam saya pilih recycle. Okey, kita tap edit. Okey, so kita akan saya nak buat poster berdasarkan menggunakan template recycle. Okey, so kita mula perkara pertama seperti yang kita belajar tadi, kita tukarkan dia punya icon atau design dia. Okey, tukar illustration dia dulu. Okey, kita tambahkan dengan illustration yang kita ada. Okey, contoh kita nak buat pasal okey, kita ambil yang ni, kita buat pasal makanan. Okey, fast food. Okey, so kita kecilkan dia dan kita letakkan dia di sini. Okey, ini adalah burger. So kita boleh tukar colour yang kita nak, warna hijau atau warna ni, atau warna grey atau warna kuning. Okey, lepas tu kita boleh transparencykan dia. Okey, kita tambah pula stiker. Okey, kita letak donut. Yummy. Okey, kita letak donut dekat sini.
Okey, makanan kat sini adalah donut. Okey, ni kita delete dulu. Kita buat berkenaan makanan. Okey. Lepas tu kita tukarkan dia punya teks. Food. Favorites. My favorite. Okey. Ni kita tukar. Burger. Bergembira. So kita buat ni pun kena bergembira. Okay, ni adalah donut. Donut sangat. Okay, donut. Okay, yang ini kita tambahkan tadi, kita nampak macam ada ice cream. Ice cream, so yummy. Okay, dah. Okay, kita boleh tukar teks Anda boleh pilih teks, apa-apa teks yang anda nak kat sini. Okay. Alright. Ice cream. Tukar. Saya nak tukar juga. Kat ni. Okay. Donut pun tukar juga. Okay. Okay. Dah siap. Kita boleh tukar colours. Macam mana yang kita nak. Tukar colour. Okay. Okay. Kita tambahkan, tadi kita dah buat stiker, illustration dah, template semua kita dah pilih. Okay, so kita ambil, tambahkan image pula. Okay, image boleh pilih daripada gallery ataupun image awak sendiri. Teks kita dah tukar. Okay, so kita ambil tadi lah stickers. Kita ambil ice cream. Alright, so cute. Okay, kita letakkan kat sini. Okay, kita letakkan kat sini. Kita punya design. Okay, lepas tu dah siap tu. Okay, kita boleh tukar yang belakang ni juga. Okay, belakang ni kita boleh tukar colour dia, macam tu, ataupun putih, ataupun boleh tukar colour ni. Ada macam-macam colour yang cantik. Ataupun kita boleh letak daripada galeri ataupun image. Tapi image pun cantik juga. Tengok. Ataupun kita letak gambar yang lain yang berkenaan makanan. Yummy. Ni kita tengok kukuh ada gambar makanan kat sini. Ni ada. So colourful. So nice. Okay. Saya ambil ni lah. Saya nampak macam cantik, menarik. Okay, so kita dah siap. Okay, kita dah siap. Food kita, favorite kita, favorite you all. Okay, so ini semua dah siap. Kita dah boleh download. Okay, tekan download, tekan atas ni. Okay, atas ni adalah play button, and then kita dah siap ni semua. Dia take time juga. Okay, dah siap. Okay, kita just download je kat sini. Okay, making the magic happen. Okay, kita membuat magic ni menjadi reality. Okay, sebentar kita menunggu. Okay, kita boleh prepare untuk aktiviti yang seterusnya. Okay, dah siap. Saya dah siap. Anda boleh cek di galeri ataupun galeri telefon, ataupun dah boleh tengok pada design. Ni kan dia dah keluar design kita. Food. Okay, dah siap. Som nu tyvärr
Okay, hai semua. Okay, sekarang kita akan belajar mengenai foto collage. Okay, ini adalah contoh-contoh template design dia yang anda semua boleh pilih. Okay, saya macam saya pilih yang inilah sebab nampak macam menarik je. Okay, kita tekan edit. Okay, nampak macam cantik je belakang ni. Enjoy a nice warm cup of tea. Okay, so kita sebenarnya COVID ni kita be safe. So saya nak tukar lah. Mula-mula sekali kita tukar dulu ikon. Okay, mula kita tukar dulu ikon ni. Okay, ini bukan ikon, ini image. So kita tekan ni. So just kita tukar je image dia. Kita boleh pilih dekat image. Okay, sebabkan sekarang ni tengah coronavirus kan. So kita nak saya nak buat sesuatu foto collage yang melambangkan untuk kita stay safe dan juga stay health dekat walau mana pun kita berada. Okay, so kita boleh kita boleh pilih gambar ini. Okay, kita pilih cakap mana je. Okay, tak apa, kita pilih lain. Okay, tukar yang itu ke ataupun kita tukar yang ni. Ataupun yang ini. Kita mesti stay health, stay sihat walaupun di mana pun kita berada. Okay, so saya nak pilih yang inilah. Walau kat mana pun kita berada, kita mesti. Okay, so sekarang saya nak tukar font. So, saya type sini stay safe everyone, love you. Yes, loving you all. Okay, smile and be happy. Okay, take care and safe and have a safe journey. Okay, relax and unwind. Kita tukar juga. From Cikgu Izzati. Okay, kan nice tu. Alright. So kita nak tukar color pun boleh juga. Just pilih je pick kat sini. Tu kan cantik. Okay, kita tukar yang ni juga. Okay, nampak lah. Kita nampak, so kita pilih color lain. Gelap sikit. Boleh try. Tak. Ini pun okey. Tak. Kuning lah. Okey. Yang tadi tu Cikgu Izzati, kita boleh tukar. Tadi dulu. Okey. Mungkin dia tak berapa nampak. Okey. Dia tak berapa nampak tak apa. Okey, dah siap. Okey, kalau nak masukkan apa ni, stiker boleh, illustration pun boleh. Ni illustration atau lines pun boleh. Lines kat sini, lines boleh pilih. Okey, lines dia.
Okay. Ataupun kalau kamu tak nak lines, okay, boleh delete. And then boleh pilih yang lain. Okay, text boleh tukar. Macam biasa, stickers boleh masuk, illustration pun boleh masuk. Okay, alright. Setelah kita dah berpuas hati, okay, kita save kat sini. Kita tekan button yang turun ke bawah ni. Okay. Okay, preparing new design. Okay, so kita tunggu je. Alright, dah siap. Okay, dah siap. Go to home page. Okay, tengok design kita dah siap untuk foto collage. Dah siap dah. Okay. Okay, hai. Okay, sekarang kita akan belajar macam mana nak buat rekaan presentation. Okay, ini adalah contoh presentation cikgu yang dah cikgu buat. Okay, cikgu pilih templates daripada templates yang dah ada. Lepas tu cikgu tukarkan fonts dia. And then cikgu tukar juga dia punya background belakang. And then cikgu masukkan cikgu dah tukar text, cikgu tukar background belakang. And then cikgu masukkan illustration yang ada. Cikgu masukkan juga gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar budak yang menarik. And then cikgu masukkan learning style. Ni tajuk dia, cikgu buat pasal learning style. Okay, cikgu masukkan mengenai bagaimana untuk readings, and then bagaimana untuk learning style auditory, dan juga bagaimana learning style cara yang lain. Okay, tactical. Okay, ini adalah contoh-contoh yang cikgu dah masukkan. Kita boleh buat ini lines. So kita boleh buat lines. Lines pun kita boleh letak. Kita boleh letak image kita juga. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, hai semua. Okey, yang ini adalah pengajaran kita yang terakhir, iaitu untuk kita belajar membuat brosur. Okey, ini adalah salah satu contoh brosur yang cikgu dah buat, dah sedia ada buat. Okey, cikgu memula, cikgu tukar teks. Cikgu pilih dulu templates dia. Okey, bila cikgu dah pilih templates dia, and then cikgu tukar kat bahagian belakang ni dia punya design tu. Okey, and then cikgu masukkan lah teks info yang cikgu nak masukkan macam ni. Sekarang ni cikgu buat brosur untuk mempromosikan ijazah sarjana muda pendidikan vocational UTHM, tempat cikgu belajar. Okey, ini adalah contoh brosur yang kami kena buat untuk kami mempromosikan subjek ini. Okey, ini adalah contoh-contoh teks yang cikgu masukkan. Okey, lepasan diploma. Okey, ini semua ni details dia. Okey, lepas tu font tu cikgu boleh tukar colouring dia, and then cikgu masukkan gambar. Okey, ini adalah gambar yang daripada UTHM yang cikgu tangkap dan cikgu dah masukkan. Ini daripada galeri yang cikgu cari, and then cikgu jumpa. Okey, logo-logo ni pun kamu boleh dapati di bahagian logos. Okey, di situ. Alright. Illustration dah masuk. Okey, ni bentuk-bentuk ni pun, images ni pun ada juga. Images ni ada di bahagian image. Di situ yang ada punya bentuk. Illustration pun ada juga yang kita boleh masukkan. Lepas tu belakang ni templates, jangan lupa. Lepas tu daripada size ni, tulisan ni boleh tukar fonts dia dan boleh tukar size dia. Lepas tu nak bold boleh, nak sengit boleh, nak center atau ni macam ni cikgu tak buat center, cikgu buat ke tepi.
Macam yang ini, okey, cikgu buat center tulisan dia. Okey. Alright, itu saja untuk kita belajar mengenai cara membuat brosur. Okey, terima kasih. Okey, sebagai aktiviti pengajaran, pelajar dikehendaki membuat rekaan berdasarkan pilihan pelajar menggunakan 5 jenis produk daripada Canva, iaitu infografik, poster, collage foto, presentation dan juga brosur. Okey, pelajar diminta untuk membuat antara 5 itu, boleh pilih dan mengikut 5 kaedah yang telah pun saya ajar tadi, berdasarkan topik gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat dan memuatnainya ke dalam WhatsApp group kelas. Okey. Daripada situ saya akan menilai macam mana kamu membuat amali aktiviti untuk aktiviti pengajaran ini. Okey, seterusnya saya membuka ruang untuk kamu bertanya kepada saya sekiranya kamu terdapat apa-apa masalah. Kamu boleh bertanya kepada saya di dalam ruangan grup WhatsApp ataupun di ruangan komen di bawah video YouTube ini. Okey. Pelajar dibuka untuk ruang untuk bertanya kepada saya. Okey. Refleksi pada hari ini adalah berdasarkan refleksi kognitif. Okey, hari ini saya membuat refleksi. Pesan Canva ini sangat penting untuk masa depan generasi anak-anak ini, kerana sekarang kita berada di dalam dunia IT. Jadi semuanya kita akan berdasarkan teknologi, telefon, smartphone, komputer. Jadi kita perlu lebih ke depan dan mengajar pelajar untuk lebih explore aplikasi-aplikasi yang terkini supaya mereka lebih senang untuk mengeluarkan idea dan untuk mereka menambahkan ilmu kepada orang lain dan senang untuk gaya penyampaian tu dan mudah untuk difahami. Okey, itu adalah rumusan kognitif, berdasarkan rumusan kognitif dan berdasarkan rumusan sosial pula. Pelajar mendapat faedah daripada pembelajaran ini adalah kerana pembelajaran ini sangat penting pada masa kini dan pelajar perlu untuk belajar aplikasi yang terkini dan mereka perlu mengetahui aplikasi yang terkini dan tidak mundur, dan mereka akan lebih maju ke hadapan dan dapat mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru dari semasa dalam dunia teknologi yang terkini. Okey, sebab sekarang yang kita berada, semuanya kita berada di hujung serba IT. Jadi semuanya kita perlu cepat, info kena pantas, kena dapat dengan tepat. Jadi aplikasi ini sangat membantu pelajar kita untuk mereka menggunakan aplikasi ini untuk kehidupan seharian mereka. Dan aplikasi ini juga sebenarnya mampu untuk menjadi batu loncatan kepada mereka untuk sentiasa ke hadapan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kepada sebelum saya mengakhiri kelas, saya mahu mengingatkan kepada pelajar untuk sentiasa menjaga kesihatan diri, jaga keselamatan diri. Okey, dua itu paling penting sekali. Okey, dalam musim-musim wabak ni, kita berharap agar wabak ni segera sembuh dan kita boleh kembali seperti biasa. Okey, dan saya juga berharap agar pelajar-pelajar saya sentiasa sihat dan selamat.
Okey, apa-apa pun pelajar-pelajar saya minta untuk duduk di rumah dan jaga diri. Okey, jaga diri, jaga keselamatan dan jangan dan jangan keluar rumah. Okey, stay at home. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.